Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Salatan wa salaman ala rasulihil mustafa. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ittada. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu lagi dalam satu lagi sesi pelajaran Al-Insya bersama saya Ustazah Zaimah binti Muhammad. Saya akan membantu anak-anak pelajar calon STAM Asyahadah Ad-Diniyah Al-Aliyah Al-Malaysia, iaitu Sijil Tinggi Agama Malaysia, bagaimana untuk menjawab soalan insya, soalan Al-Insya. InsyaAllah video ni Ustazah akan buat mungkin dalam 3 keratan supaya tidak terlalu berat lah, tidak terlalu besar sangat untuk di-upload ke channel Ustazah. Jadi insya-Allah dan para pelajar juga boleh mengikuti pelajaran ini dengan lebih santai, kalau videonya kita pendek-pendekkan sedikit. Baik, insya-Allah pada kali ini Ustazah akan membincangkan satu topik baru, iaitu ba'dun nasaih lis-sihhatil jayyidah. Ba'dun nasaih lis-sihhatil jayyidah, iaitu beberapa nasihat lis-sihhatil jayyidah, untuk kesihatan yang baik. Jadi apakah faktor-faktor, sebab-sebab, cara-cara untuk kita mendapat sihatul jayyidah, kesihatan yang baik. Kesihatan yang baik, as-sihatul jayyidah, nahsulu ilaiha min as-sihatil badaniyah. Kita akan dapat kesihatan yang baik itu daripada as-sihatul badaniyah pertamanya, dan as-sihatun nafsiyah, kesihatan jiwa, kesihatan dalaman kita, kesihatan jiwa kita. Jadi inilah 2 aspek penting dalam kesihatan yang baik, bukan sahaja as-sihatul badaniyah, kesihatan fizikal tubuh badan kita, juga as-sihatun nafsiyah, kesihatan jiwa kita. Baik, seterusnya kita melihat dulu kepada al-anasir ar-ra'isiyah. Apakah isi-isi penting, idea-idea penting, idea-idea besar yang akan kita bawa dalam perbincangan topik an-nasaih li sihatil jayyidah, topik kesihatan yang baik. Apakah yang akan kita bincangkan? Awalan, at-tawazun fi tanawulit ta'am. Awalan, at-tawazun fi tanawulit ta'am, iaitu at-tawazun ini keseimbangan. Kalau al-waznu makna dia timbangan. At-tawazun maknanya seimbang. Fi tanawulit ta'am, dalam mengambil makanan. Mesti makanan yang kita ambil tu adalah ada keseimbangan. Wa thaniyan, al-iltizamu bin nashatil badani. Al-iltizamu bin nashatil badani, iaitu senantiasa melakukan al-nashat al-badani, iaitu aktiviti. An-nashat ialah aktiviti, al-badani fizikal, aktiviti untuk tubuh badan yang sihat. Itu yang kedua. Wa thalithan, isi yang ketiga yang akan kita bincangkan ialah al-muhafazatu ala sihatin nafsiyah. Ini unsur yang penting juga, iaitu al-muhafazatu, penjagaan, ala sihatin nafsiyah, terhadap kesihatan jiwa. Jadi ini adalah anasir, anasir as-salasah ar-ra'isiyah. 3 anasir penting yang utama, ar-ra'isiyah yang utama dalam al-insya untuk tajuk ba'dun nasaih li sihatil jayyidah.
InsyaAllah kita akan pergi satu persatu. عناصر ini التوازن في تناول الطعام، الالتزام بالنشاط البدني، المحافظة على الصحة النفسية. طيب، الفكرة الأولى, isi kita, idea kita yang pertama, التوازن في تناول الطعام, keseimbangan dalam mengambil makanan. Apakah yang dimaksudkan dengan التوازن في تناول الطعام؟ طيب، التوازن في تناول الطعام, kita boleh buat ayat ya. Contohnya, من الواجب تناول الغذاء الصحي المتوازن والمرتبط بصحة الإنسان. يمكن أن نقي من الإصابة ببعض الأمراض مثل مرض القلب والسكري. Baik, التوازن في تناول الطعام ni adalah minal wajib. Dah jadi kewajipan kita. Tanawulul ghadha'is sihi. Kita kena ambil, tanawul ni ambil, al-ghadha' makanan, as-sihi yang sihat. Ya, kita kena tanawul al-ghadha' as-sihi. Bukan sahaja al-ghadha' as-sihi, malah al-mutawazin, yang seimbang, wal-murtabit, yang berkait bisihatil insan, dengan kesihatan manusia, ya, dengan kesihatan insan. Jadi kita kena ambil makanan yang pertama ciri dia al-ghadha' as-sihi, makanan yang sihat. Yang kedua al-mutawazin, yang seimbang. Dan yang ketiga al-murtabit bisihatil insan, yang berkait dengan kesihatan insan. Ya, sebab ada juga makanan-makanan yang bahaya yang kita makan. Ya. يمكن أن نقي من الإصابة ببعض الأمراض. Yumkin tu maksudnya mungkin أن نقي, kita boleh menjaga, memelihara, من الإصابة maksudnya daripada terkena, daripada tertimpa dengan musibah. Al-isabah maksudnya tertimpa musibah, ببعض الأمراض, dengan sesetengah penyakit. Mislu maradul qalbi. Apa maksud maradul qalbi? Al-qalb, hati kan. Jadi maradul qalbi sakit hati. Bukanlah sakit hati. Boleh juga kita katakan sakit hati. Dia lebih kepada maksudnya sakit jantung. Wasukari. Sukari. Apa maksud sukari? Maradul sukari. As-sukar maksudnya gula. Sukarun, gula. Ya, gula. Sugar, sukar. Sukar tu bahasa Arab. Dalam bahasa Inggeris, sugar. Jadi sebenarnya bahasa Inggeris tu tiru bahasa Arab. Jadi maradus sukari maksudnya sakit yang berkaitan dengan gula. Kita panggil kencing manis ataupun diabetes. Ya. Kita baca sekali lagi. At-tawazun fi tanawulit ta'am minal wajib tanawulul ghadha'is sihhi al-mutawazini wal-murtabiti بصحة الإنسان. يمكن أن نقي من الإصابة ببعض الأمراض مثل مرض القلب والسكري. Baik, kita dah faham yang tu. Kita pergi satu lagi penjelasan selanjutnya. At-tawazun fi tanawulit ta'am ni, apa lagi yang kita nak bincangkan untuk isi ataupun untuk fikrah, idea. At-tawazun fi tanawulit ta'am, keseimbangan dalam mengambil makanan. Apa lagi yang kita nak bincang? Kita boleh bincangkan wat-tanwi'u fi at-ta'ami muhimmun wa 'ala sabilil mithal tanawulul karbohidrat bikathirin. Okey, apa maksud at-tanwi'? At-tanwi' kita biasa dengan nau'un kan, nau'un, anwa'un, ya, iaitu jenis, berjenis-jenis. At-tanwi'u maksudnya kita mempelbagaikan, memperbanyakkan jenis, mempelbagaikan fit ta'am, dalam makanan kita. Itu muhimun, ya. Kita pelbagaikan makanan tu muhimun, penting.
Wa ala sabilil mithal, okey, bila kita mengarang, kita mesti bagi contoh. Kalau kita kata nak kena pelbagaikan jenis makanan tu penting, berilah contoh. Okey, cara nak bagi contoh, wa ala sabilil mithal. Sebagai contohnya, tanawulul karbohidrat bikasirin. Tanawul maksudnya ambil, karbohidrat bikasirin, dengan banyak. Dalam bahasa Arab pun disebut karbohidrat juga. Ya. Okey, yang pertama ialah kita nak beritahu at-tanwi'u wat-tanwi'u fi at-ta'ami muhimun. Mempelbagaikan makanan tu penting. Wa ala sabilil mithal, sebagai contoh, tanawulul karbohidrat bikasir. Okey, lagi kita nak beritahu apa? Kita nak beritahu wat-taqlilu min ad-duhun al-musyabba'ah bi-iksar istikhdam az-zuyut an-nabatiyah. Okey, apa maksud taqlil? Ya, wat-taqlilu min ad-duhun al-musyabba'ah. Apa maksud duhun? Apa maksud duhun? Bi-iksar istikhdam az-zuyut an-nabatiyah. Okey, apa maksud taqlil? Kita biasa guna perkataan qalil kan? Qalil lawan dia kasir. Maksud dia sedikit. Wat taqlilu maksudnya kurangkan, sedikitkan. Minad duhun. Ad-duhun maksudnya lemak. Lemak maksudnya. Al-musyabba'ah. Yang syaba'an tu maksud dia kenyang. Maksudnya lemak, bukanlah maksud lemak kenyang. Maksudnya lemak yang kita tak perlu. Lemak yang bahayalah. Macam tu. Wa taqlilu minad duhunil musyabba'ah bi'iksar istikhdami zuyut an-nabatiyah. Bi'iksari maksudnya dengan memperbanyakkan. Istikhdam maksudnya isti'mal, istikhdam ataupun tanawul, dengan memperbanyakkan, mengambil, menggunakan az-zuyut an-nabatiyah. Apa maksud zuyut? Kita biasa guna kita biasa dengar perkataan zaitun kan? Zaitun. Zuyut ni zaitun. Zaitun. Maksudnya minyak. Ya, minyak. Minyak. Az-zuyut an-nabatiyah maksudnya minyak tumbuh-tumbuhan. Apa contoh minyak tumbuh-tumbuhan? Yang kita masak, kita goreng je lah. Itu minyak tumbuh-tumbuhan. Dia dibuat daripada minyak kelapa sawit, minyak kelapa, minyak kacang soya. Itu adalah az-zuyut an-nabatiyah. Jadi kita kena banyak gunakan az-zuyut an-nabatiyah. Jangan gunakan az-zuyut minad duhun. Minyak daripada lemak macam minyak sapi. Ya, itu adalah ad-duhun al-musyabba'ah, ya, iaitu lemak-lemak yang membahayakan untuk kita. Jadi kita kena taklil yang tu. Kita kena taklil ad-duhun al-musyabba'ah tu. Dan kita kena iksar, kita banyakkan az-zuyut an-nabatiyah. Jadi ayat kita ialah wa taqlilu min ad-duhun al-musyabba'ah bi iksar istikhdam az-zuyut nabatiyah. Memperbanyakkan penggunaan minyak dari tumbuh-tumbuhan ataupun minyak sayur. Ya, biasa terkenal dengan istilah minyak sayur. Minyak kelapa sawit itu adalah minyak sayur. Termasuklah daripada kacang soya pun minyak sayuran juga. Dan untuk tawazun fi tanawulit ta'am, keseimbangan dalam makanan juga kita boleh ceritakan tentang wal iksaru minal khudari wal fawakih. Wal iksaru minal khudari wal fawakih. Al iksar maksudnya perbanyakan minal khudar. Al khudar kita bisa dengar al-khadrawat kan? Al-khadrawat. Itu kita kena perbanyakkan sayur-sayuran wal fawakih, buah-buahan. Okey, saya harap anak-anak semua dah faham di sini. Maaf. Kita baca at-tawazun fi tanawulit ta'am wa tanwi'u fi ta'ami muhimun wa ala sabilil mithal تناول كربوهيدرات بكثير والتقليل من الدهون المشبعة بإكثار استخدام الزيوت النباتية والإكثار من الخضار والفواكه. Dekat sini kalau kita sebut al-khudar, al-fawakih, kalau kita nak bagi contoh pun bagus di sini. Kita sebutlah sayur-sayuran tu. Buah-buahan tu apa dia. Ala sabil misal, kalau kita nak sebut sayur-sayuran macam al-khiyar, timun, at-tomatim, tomato,
wal jazar, carrot, wal fawakih ni kita sebut je lah buah-buahan yang al-mahalliyah dekat fi Malaysia ni, mislu ad-durian wal mauz, pisang, apa lagi, abu syaukah. Durian tu kita boleh sebut abu syaukah, dan kita boleh sebut abu syar, rambutan, walangsat, waduku, wa ghairu dhalik. Okay, kalau kita sukalah. Jadi kalau kita bagi contoh buah-buahan tu dalam 4-5 jenis, sayuran tu dalam 4-5 jenis, jadi insya' kita akan makin panjang. Okay, sebab kita nak buat insya' ni, nak buat insya' yang panjang kan, supaya kita dapat makan lebih. Baik, seterusnya tentang at-tawazun fi tanawulit ta'am lagi. Kita nak terangkan lagi apa dia, kita nak terangkan lagi dalam insya' kita. Kita kena beritahu jelas-jelas ya pasal tajuk makanan ni. Okey, kita boleh bagi tahu lagi wa taqlilu minal malahi was-sukar. Wa taqlilu minal malahi was-sukari, iaitu kita kurangkan, taklilkan, kita kurangkan minal malah. Apa dia malah ni? Malas ke? Tak. Malah maksudnya garam. Okey, wasukar, gula. Ya, kita kena kurangkan garam, nanti tekanan darah akan jadi tinggi. Kena kurangkan garam, kurangkan masin, wasukari, dan kurangkan manis, gula. Apa lagi? Watanawulut ta'am bintizam, dan kita kena ambil makanan tu bintizam. Bintizam ni dengan disiplin, dengan ada peraturan. Makan pun ada peraturan. Ya. Kalau 3 hari tak makan tu, elok ke? Tak elok kan? Tak ada berdisiplin kan? Jadi setiap hari kita kena makan wajibatus salasah. Kita kena ambil makanan yang wajibatus salasah tu maksudnya yang kewajipan 3 waktu. Pagi, tengah hari, malam. Tu kena makan. Kalau orang tu tak makan 3 hari, lepas tu hari yang dia keempat tu dia makan macam gajah makan, itu pun bahaya. Itu tak intizam makna dia. Jadi kita kena tanawulut ta'ami bintizam. Ya, kita kena ambil makanan dengan berdisiplin. Wa ibti'adu min al-ifrat fi at-ta'am, dan kena ibti'ad. Ibti'ad ni apa maksud ibti'ad? Ba'idun, jauh. Ibti'adu maksudnya menjauhi. Kita kena menjauhi min al-ifrati, daripada melampau. Al-ifrat maksud dia melampau-lampau. Fi at-ta'am, dalam makanan. Dalam makanan kita melampau, makan banyak sangat ataupun membazir. Kita makan punyalah banyak. Itu bahaya. Kita kena jauhi. Apa ayat yang kita nak guna? Ayat yang kita nak guna mestilah ibti'ad. Wa ibti'adu minal ifrati fi ta'am. Okey, lagi kita nak cakap apa dekat sini? At-tawazun fi tanawulit ta'ami. Yang seimbang pada makanan. Okay, kita tambah lagi wa akhiran, dan akhirnya al-iktharu min syurbis sawa'il. Ni pun penting sangat-sangat. Al-ikthar kena banyakkan min syurbis sawa'il. Kita tahu syurbi tu apa kan? Minum. Jadi sawa'il tu air lah. Walaupun kita tak pernah dengar perkataan sawa'il sebelum ni sebab dah ada syurbi dekat sini, maka al-iktsaru min syurbis sawa'il maksudnya banyakkan minum air. Jadi kita dah tahu perkataan air selain daripada al-ma'. Sebelum ni kita tahu air tu al-ma' aja. Okey, jadi kita dah dapat tahu perkataan yang baru, al-iktsaru min syurbis sawa'il. Alhamdulillah. Baik, kita baca sekali lagi. At-tawazun fi tanawulit ta'am wa taqlilu minal malahi was-sukari wa tanawulut ta'ami bintizam wa ibti'adu minal ifrat fi at-ta'am wa akhiran al-iktsaru min syurbis sawa'il. Baik. Okey. Yang kedua, wa thaniyan al-iltizamu bin nashatil badani. Apa maksud dia? Iaitu al-iltizam senantiasa bin nashatil badani, dengan aktiviti fizikal. Yang ni kita akan sambung selepas ini dalam video kita yang seterusnya, insya-Allah.